Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹们晚安， Senang sekali kita bisa berjumpa malam ini. 非常高兴能够与弟兄姐妹今天晚上相见面。 Di tengah-tengah minggu kita bisa mengambil waktu sejenak untuk memisahkan diri dari kesibukan kita, dari semua kesibukan pelayanan juga. 在一周的中间的日子，我们可以放下一切的世俗的操心，也放下了一切的侍奉，我们可以来到这边来参加祷告会。 Kita bisa datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa dan kita mencari kehendak Tuhan melalui firman-Nya. 我们可以来到神的面前，我们通过祷告会，我们可以明白神的旨意。 Baik, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. 在还没有开始以前，我们低头祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh ada di hadapan-Mu. 我们在天上的父，我们感谢你，我们可以来到你的圣座前。 Kami bersyukur Engkau memanggil kami untuk beribadah kepada Engkau. 我们非常感恩，因为主你邀请我们来参加。 Dan kami percaya malam ini Engkau mau berbicara kepada setiap kami secara pribadi. 我们也深信主啊，今天晚上你要与我们每一个人说话。 Ya Tuhan, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. 主啊，是你掌管着我们的心思意念。 Roh Kudus-Mu yang menjumpakan kami dengan Engkau, 求 Tuhan. 神也帮助我们，让我们可以与神亲自见面。 Terima kasih Bapa. 谢谢主， Kami mau mendengarkan Engkau. 我们要听主你的话。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Suatu kali Bapak Ibu Saudara sekalian, 有一次啊，弟兄姐妹们， ada seorang raja yang bernama Frederick Agung. 有一个国王名叫 Frederick 阿贡， Raja ini raja yang sangat unik. 他是非常独特的， Cara dia memerintah juga sangat unik. 他领导他的人民也是非常的独特。 Jadi satu kali dia meminta semua warganya, semua rakyatnya untuk menanam kentang dan makan kentang. 有一天呢，他就颁布了一个命令，就是让所有的人民种植这个马铃薯，并且也食用马铃薯。 Jadi di waktu itu di Prusia itu kerajaan Jerman ya, ada di Eropa Tengah. Waktu itu mereka nggak biasa makan kentang. 在当时的这个地方，就是在普鲁士这个国家，他们不经常吃这个马铃薯， Makanya mereka menolak. 因此呢，他们反对了。 Perintah yang baru ini tidak familiar buat mereka, aneh sekali. 这个新的命令非常不合他们的心意， Karena kentang itu biasa untuk makanan ternak. 因为在当时的时候，这个马铃薯是让这个牲畜来食用的。 Tapi raja itu tahu ada waktunya nanti akan terjadi gagal panen untuk gandum. 但是这个国王他很有智慧，因为他知道有一段的时间他们的这个大麦会签售。 Dan supaya kerajaannya itu tidak dilanda kelaparan, maka dia menyuruh menanam kentang. Karena kentang ini bisa tahan di tanah yang buruk dan juga di cuaca dingin. 为了避免这个人民面临这个饥饿，因此呢，他就决定说叫人民来种植这个马铃薯，因为马铃薯可以在很贫瘠的土地里面生长。 Dan anehnya raja ini bahkan dia suruh prajurit-prajurit kerajaan untuk menjaga dengan ketat kebun-kebun kentang kerajaan. 甚至呢，他命令所有的士兵，他们在那里日夜的看守管理国家的这个马铃薯 Jadi 园。 rakyat yang tadinya ogah-ogahan gak mau gitu lihat karena wah kelihatannya nih raja serius, ini benar-benar tanaman yang penting nih kentang ini. 那些本来反对的人民，当他看到这个国王他所行的，因此呢，他就感觉到国王所行的是非常重要的事情。 Mereka juga akhirnya ikutan tanam tanaman kentang ya. 因此他们也跟着去种植这个马铃薯。 Nah, benar sekali, memang nggak lama kemudian setelah
Berapa bulan kemudian terjadi kelaparan. 是的，在几个月以后呢，在那个地方发生了饥荒， Kebun mereka gagal panen. 他们的这个大麦欠收了。 Nah, kentang-kentang yang ditanam oleh raja ini berhasil menyelamatkan rakyatnya dari 但是 kelaparan. 呢，国王他所种植的这个马铃薯却有丰收，因此呢，可以就是避免那当时的人民饥饿。 Mari kita sama-sama baca dari Yohanes pasal 13. 我们一起来读约翰福音第13章。 Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 sampai 35. 约翰福音第13章第34节到第35节， Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, Pak Fajar akan bacakan dalam bahasa Mandarin. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34. 先用印尼文来念。 Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 约翰福音第13章第34到第35节，我赐给你们一条新的命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎么样爱你们，你们也要怎样相爱。第35节，你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。 Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Anda pernah dengar perintah yang baru saling mengasihi? 问题是，是否我们曾听到，彼此相爱是新的命令吗？ Saya kira ini bukan perintah yang baru ya. Sebelum Yesus, saya percaya orang Israel sudah tahu harus saling mengasihi. 其实，在耶稣时代以前，以色列人他们也已经懂得要彼此相爱。 Pada masanya Yesus mereka juga tahu saling mengasihi. 在耶稣的时代，同样的，他们也知道要彼此相爱。 Apalagi kita saat ini, kita juga udah tahu kita harus saling mengasihi. 尤其是我们现今的这个门徒，我们也知道我们必须要彼此相爱。 Perintah ini baru karena ada kalimat berikutnya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini yang baru. 这个命令呢，就变成新的，因为后面有这样的这个一段话，就是我怎么样爱你们，你们也要怎么样相爱。 Tujuannya jelas. 目的非常明确， Supaya orang di luar kekristenan melihat kita saling mengasihi, mereka tahu kita ini adalah pengikut Yesus. 他目的呢，就是让这个在基督以外的人看到我们那个彼此相爱，因此他们就认得我们是他们的基督的门徒了。 Pertanyaannya, seperti apa Yesus mengasihi kita? 那到底主耶稣怎么样爱我们呢？ Kita sudah tahu Yohanes 3:16. 我们知道在约翰福音3章16节里面， Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. 神爱世人。 Besarnya kasihnya itu kemudian dia mengutus Yesus turun dari surga untuk menjadi manusia. 甚至将他的独生子赐给他们，就是主耶稣道成肉身来到这个世上。 Inilah Natal yang kita rayakan setiap tahun. 这就是我们每一年我们纪念主耶稣诞生的圣诞节。 Dia hidup sempurna, dia melayani sempurna, pengajarannya luar biasa. 他活得非常的完美完全，并且他的教导也是那么的完整。 Karena kasihnya, dia berkorban bagi engkau dan saya. Dia mati di atas kayu salib. 但是因着他的爱，他为我们这些罪人牺牲，并且死在十字架上。 Dia dikuburkan dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. 他被埋葬，第3天从死人中复活。 Dia hidup bersama murid-muridnya 40 hari kemudian. 40天之久，他与门徒们一起生活。 Lalu dia naik ke surga. 然后呢，他就上到天上去了。 Dan sebelum naik, dia berjanji dia akan datang kembali. 当他还没有升天的时候，他允许我们说他要第2次再来。
Dia sudah pernah datang ke dunia ini. Dan dia akan janji datang kembali. Apakah engkau dan saya percaya dia akan datang kembali? 主耶稣已经来到这个世上，并且他允许我们说要第二次再来。弟兄姐妹，是否我们相信这一点吗？ Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang tahu kita ini adalah murid-murid Tuhan karena kita saling mengasihi. Itu perintah Yesus ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. 弟兄姐妹，世人就可以知道我们是基督的门徒，因为我们彼此相爱。这也是主耶稣的命令。当主耶稣与他们的门徒在一起的时候， Oleh karena engkau dan saya sudah menerima kasih dari Yesus Kristus, Raja kita. 因此你和我已经接受了上帝主耶稣成为我们的主，成为我们的君王。 Engkau dan saya dipanggil untuk merefleksikan, mencerminkan kepada semua orang tentang kasih Yesus itu. 他呼召我们，让我们可以凡事，并且可以让人知道我们是属于他的，是属于基督的门徒。 Bagaimana cara kita menunjukkan kepada semua orang kita murid Yesus, yaitu kita saling mengasihi. 问题呢，就是我们如何来让别人知道我们是属于主的门徒，那就是要彼此相爱。 Saya ambil quotes dari seorang pakar spiritualitas, dia berkata demikian. 有一个人这样说： Jika Allah itu kasih, dia tidak bisa benar-benar dikenal kecuali dari kasih. Yesus datang untuk mengingatkan kita mengenai kasih yang sejati dan membawa kita kembali kepada kasih. 上帝是爱，但是其实并不为人所知道，除非呢，就是接受主耶稣的来到，他的爱提醒我们关于真正的爱，并且带领我们回到爱里面。 Saya mau ajak kita sama-sama merenungkan ayat firman Tuhan ini lebih mendalam. 让我们这个时候，我们默默的来思想这个上帝的话。 Sama seperti Yesus telah mengasihi kita, demikian pula kita harus saling mengasihi. 就像主耶稣怎么样爱我们，你们也要彼此相爱。 Apa maksudnya sama seperti? Ini poinnya. 那问题就是，就是好，就是像这个问题是它的重点在哪里？ Sama seperti bisa diartikan dengan cara yang sama seperti Yesus mengasihi kita, demikian kita juga. Ini menjadi sebuah standar kasih untuk kita saling mengasihi. 就是呢，我们要就是用同样的方法，按照同样的标准，我们来彼此相爱。 Jadi ini bukan tentang hanya meniru kasihnya Allah, tetapi ini jadi sebuah standar patokan untuk kita bisa menerapkan kasih di antara kita. 这并不意味着我们去模仿，但是呢，这是一个命令，也是一个标准，就是主耶稣本身爱的本身。 Ada banyak contoh di Injil bagaimana Yesus menunjukkan dia mengasihi murid-muridnya. 在圣经里面有许多的这个章节，就说到主耶稣怎么样爱他的门徒。 Salah satu contohnya bagaimana dia mengasihi murid-muridnya, dia membasuh kaki murid-muridnya. 其中有一段就是说到，因着主耶稣爱他的门徒，他亲自谦卑的为门徒洗脚。 Dia menunjukkan kasihnya dengan melayani murid-muridnya. 他活出他的爱，就是用这个服侍他们。 Puncak dari kasihnya yang besar adalah dia mati untuk orang-orang yang percaya kepada dia. 他知道最终呢，他因着爱，他为那些相信的人而死。 Dia mengorbankan dirinya untuk menanggung semua hukuman dosa yang harusnya murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya, harusnya mereka yang disalibkan, tetapi Yesus menanggung semuanya itu di atas kayu salib. 在十字架上，他实体为着我们这些罪人来担当我们这些罪人的罪过。 Seperti itu Yesus mengasihi murid-muridnya. 就像这样，主耶稣爱我们的门徒。 Tuhan mau kita juga saling mengasihi seperti kasih demikian.
主耶稣也要我们像他爱我们这样的爱我一样。 Sanggup nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? 弟兄姐妹，我们能够吗？ Gampang nggak? 容易吗？ Nggak gampang. 是的，不容易的。 Kadang-kadang kita bersama-sama pelayanan, beda pendapat aja kita udah bisa 多少时候虽然 saling 我 tidak 们 enak satu dengan yang lain. 多少时候我们虽然我们一起来侍奉，但是有一些问题的时候，我们就在那里觉得不舒服了。 Kadang-kadang kita disapa kurang akrab aja kita udah merasa, wah ini orang kok nggak mengasihi saya. 多少时候别人就是称呼我们的时候，觉得不够亲密，就感觉到哦，他可能他有不爱我们了。 Tapi yang Yesus mau tindakan kasih yang penuh dengan pengorbanan ini menjadi identitas yang baru buat engkau dan saya sebagai pengikut Yesus. 主耶稣要我们成为他的门徒，我们必须用爱的行动，让这个爱的行动成为我们的身份。 Yesus sekarang ada di surga, kita yang ada di dunia ini. Kita diminta untuk menunjukkan kepada dunia ini seperti apa kasih Yesus dengan cara kita saling mengasihi. 主耶稣现在在天上，我们在地上。他希望我们也要我们去像他一样来怎么样爱我们，我们也显出基督的爱在这个世上。 Semua orang yang di luar kekristenan, orang-orang dunia, mungkin anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus, mungkin teman-teman kantor kita yang belum percaya Yesus, mereka melihat Yesus hidup melalui kasih yang kita terapkan di antara kita. 让在基督以外的人，也包括我们的亲人，包括我们的兄弟，就是让他们虽然他们还不相信耶稣，但是呢，他们因做我们的行为、爱的行动，让他们可以看到耶稣在我们身上。 Dengan cara inilah kita disebut murid Yesus. 就像这样的这个行为、行动，让我们可以被成为上帝的子民。 Nah, semua orang akan tahu kita adalah murid Yesus. 所有的人要知道我们是属于基督的。 Jadi tahu di sini ini bukan tahu hanya sekedar informasi, tetapi mereka sanggup mengkaitkan tindakan kasih di antara kita ini sebagai sebuah pengalaman atau bukti nyata bahwa kita ini adalah pengikut Yesus. 在这里所谓的知道，不是说单单我们所知道的，乃是他们真正的认识，并且觉悟到，在我们的这个生命里面，可以与基督的爱相关联。 Jadi dunia melihat, mereka merasakan, mereka menyadari sendiri bahwa kita ini adalah murid Yesus ketika mereka melihat kita saling mengasihi. 世界的人这样看到，从我们的身上看到我们属于基督的门徒，因着我们彼此相爱。 Jadi ini bukan sekedar pertunjukan kasih karena kita ini orang-orang bermoral, kita beretika baik. 这并不是说我们要在别人的面前我们表演这个爱。 Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang tidak Kristen mereka bisa menunjukkan perbuatan kasih enggak? 亲爱的弟兄姐妹，在基督以外的人，他们也可以，是否他们也可以显出的对别人的爱吗？ Bisa loh. 能够的。 Bisa loh. Tetapi yang membedakan itu adalah 但是呢，区别在于 kita mengasihi karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. 我们彼此相爱，因着主耶稣已经先爱我们。 Orang yang tidak mengenal Yesus, mereka mengasihi karena mereka berpikir mereka adalah orang yang baik. 在基督以外的人，他们能够相爱，因为他就觉得他这样做让别人看到他是好的。 Dan pada akhirnya tujuan mengasihi itu menjadi berbeda. 那最终的目的就是不一样了。 Mereka mengasihi karena mereka tahu ada imbalan yang mereka dapatkan atau ada dampak yang akan mereka rasakan. 他们这样相爱呢，他们就感觉到以后有他们的回报。 Kita mengasihi
karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. 我们彼此相爱，因着主耶稣先爱我们。 Kita mengasihi karena kita udah terima terlebih dahulu kasih Allah. 我们彼此相爱，因为我们已经领受了上帝的爱。 Kita mengasihi karena inilah identitas kita, 我们彼此 pengikut Yesus. 我们彼此相爱，就是说，这就是我们跟随主耶稣的身份。 Dunia akan dipaksa untuk mengakui realitas ini. Ketika mereka melihat kita saling mengasihi, maka dunia akan melihat bukti yang nyata bahwa kita ini adalah murid-murid Yesus. 世界呢将被迫承认，通过切实可见的凭据呢，我们看到我们是与基督，我们基督的门徒是与众不同的。 Dunia akan melihat perbedaannya. 世界将看到我们的变化。 Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian kita menghidupi identitas baru kita? 弟兄姐妹，我们如何能够活出我们新的这个身份呢？ Saya ingin berikan waktu buat kita untuk sedikit kita merenungkan. 我给弟兄姐妹一段的时间，让我们可以反思。 Apakah selama ini kita sungguh-sungguh saling mengasihi? 是否我们这一段时间，我们真正的可以彼此相爱吗？ Apa yang menghalangi saya untuk menerapkan kasih Tuhan ini? 是什么东西拦阻我们，让我们不能彼此相爱？ Ini bicara tentang kasih antara sesama saudara seiman. 这就是我们弟兄姐妹之间的彼此相爱的事。 Ya kita memang diminta untuk mengasihi orang lain, betul. Semua orang kita harus kasih, betul. Tetapi pada bagian firman Tuhan ini fokus bicara tentang kasih di antara sesama saudara di dalam Yesus. 我们必须要爱别人，爱所有的人。但是呢，在这一段的经文里面就讲到，特别讲到关于我们弟兄姐妹之间的彼此相爱。 Apakah engkau dan saya selama ini ada di gereja ini kita saling melayani karena ada dasar kasih dari Yesus? 是否我们在教会里面，我们现在那里一起侍奉，我们的基础是基于这个基督的爱呢？ Atau kita melakukan semua pelayanan ini karena sudah biasa? 或者 Setiap tahun memang saya dipilih jadi panitia Natal memang. 或者呢，我们去做这一些的事情，就是因做这个习惯，因做惯例的缘故。 Saya memang udah dari dulu jadi aser. Jadi saya udah biasa melayani. 哦，我从以前就是招待员，因此我已经很熟悉，也是平常我就是做这个招待员。 Tubuh saya ini memang sudah disetting. Kalau jamnya KU1, KU2, KU3, KU4 ketemu jemaat tuh selalu senyum. Udah disetting. 好像呢，我们的这个身体呢就已经被就是定下来了。每一次见到弟兄姐妹，我们的心就非常高兴。 Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada nggak bedanya? 但是 Senyum karena saya mengasihi kamu. Dengan sadar saya tahu bahwa saya mengasihi kamu. Atau senyum yang hanya karena terjadi secara biasa aja, nggak ada rasa apa-apa. 当我们与弟兄姐妹相见的时候，我们用微笑，我们去迎接他们。但是这个微笑呢，是否真正的从我们的心底深处，也是对弟兄姐妹的这个的爱的缘故。 Saya ingin di akhir khotbah ini saya ingin ajak kita sama-sama coba belajar bagaimana kita bisa saling mengasihi. 在最后的讲道里面，让我们可以再一次的深深的去反思，我们怎么样的来那个彼此相爱。 Ada satu istilah namanya resiprokal atau ketersalingan. 有一个实际就是互惠，就是相互的事情。 Resiprokal ini artinya kita harus menyangkut dua belah pihak. 这个意思就是我们要彼此联络， Saling mengasihi, saling menghormati, saling saling bertegur sapa, saling. 彼此相爱，彼此尊敬，也彼此在那里就是招呼。
Saya ingin coba kita mungkin dalam matematika itu juga ada istilah resiprokal ya. Jadi itu tuh bisa satu bilangan yang dibalik begitu. 在数学里面也是有这个互惠的，是导数的这个意思。 Contohnya misalnya kalau 2/1 itu 2/1 ya resiprokalnya 1/2 gitu. 就比如说是1/2， Ya itu istilah matematika lah ya. 它的导数就是2/2。 Kalau resiprokalnya 5/3 itu 3/5 gitu. 如果说5/3，它的这个导数就是3/5。 Tapi kalau resiprokalnya 0 nggak ada, 但 nggak 是 bisa. 但是如果说它0的话，就没有导数了， Karena 0 itu nggak bisa dibagi, 因为这个0不能够再 nggak 分 ada. 的，不能分的。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hati kita 0, kita Dijung- nggak pernah ngalami kasih Yesus, nggak mungkin kita bisa saling mengasihi. 弟兄姐妹，如果说我们的心是0，我们从来没有经历上帝的爱的话，我们怎么样与别人分享呢？ Jadi jangan-jangan selama ini kita saling mengasihi karena kasih, karena moral itu. Saya orang bermoral. 不要说不然的话，可能我们这一段时间，我们觉得我们的爱是一个这个就是身份罢了。 Jadi untuk kita bisa saling mengasihi, syaratnya itu harus kita terlebih dahulu mengalami kasih Yesus itu. 我们能够彼此相爱，它的这个条件呢，就是我们先领受到 Baru 这 kita 个 bisa 上帝的 saling 爱， mengasihi. Baru kita bisa saling mengasihi. 我们才能够彼此相爱。 Nah dalam linguistik resiprokal itu artinya dua belah pihak melakukan satu tindakan yang sama. 在这个语言学里面，就是相互的、彼此的做一个动作， Nah, ini artinya saling. Ya. 这就是说彼此。 Nah, contohnya saya bersalaman. Nah, iya, ya ini saling. 那比如说我跟传道握手的时候，这就是彼此握手。 Saya mengulurkan tangan, Pak Fajar menyambut tangan saya. Saling bersalaman. 传道伸出他的手，我就迎接他的手，那在那里就彼此握手了， Saling berpelukan. 相互拥抱，相互拥抱， Kita saling mengasihi. 我们彼此相爱。 Ya kalau ada yang mau merangkul dan yang satu tidak mau, nggak bisa. 但是如果说我要跟别人拥抱的时候，他不要的话就不能了。 Kalau dalam istilah sosial, hubungan sosial resiprokal itu adalah hubungan memberi dan menerima. Jadi ada satu tindakan yang dibalas dengan tindakan yang sebanding. 在这个社会关系中呢，这个互惠呢，就是彼此的施与受。 Ada orang bisa memberi dan ada orang yang mau menerima. 有人能够施给人家，但是也有人愿意受这个受惠。 Ada orang yang mau mengasihi dan ada orang yang mau dikasihi. 有人能够施，也有就是愿意接受这个恩惠的。 Orang bisa memberi karena dia punya kemurahan dari Tuhan. 人能够施给别人，因为他从上帝那边有上帝的爱。 Tapi ada orang yang tidak bisa menerima karena apa? Karena dia merasa menerima itu rendah. Dia orang yang sombong mungkin. 但是有的人他不愿意接受，因为他觉得接受的话好像是很低等的， Untuk 这样的人 bisa- 非常骄傲。 Untuk bisa memberi, kita harus punya kemurahan Allah. 我们能够施给人家，肯定的我们有上帝的怜悯的爱。 Untuk bisa menerima, kita harus punya kerendahan hati. 那我们如果说要能够接受的话，我们必须要谦卑的心， Ini adalah relasi dua arah, Bapak Ibu Saudara sekalian. 这是两方面的这个关系。 Rasa hormat itu juga resiprokal. 相互 Dua 尊重也是互惠的性质。 Kalau kita mau dihormati, maka mari kita menghormati orang lain. 如果我们想别人尊重我们，让我们先尊重别人。 Orang yang sulit menghormati orang lain, dia cenderung tidak dihormati orang. 一个很难尊重别人的，就是差不多这样的人就没有人要尊重他。 Mari kita saling mengasihi. 让我们彼此相爱， Saling mengasihi terutama kepada sesama saudara seiman. 就是我们弟
弟兄姐妹之间的彼此相爱。 Di hari Natal ini, apakah ada 1 atau 2 orang yang namanya muncul di hati kita yang engkau mau tunjukkan kasih dengan sengaja mengasihi dia? 在这个圣诞节的时候，是否在你的脑海里面有1、2个人的名字出现，是要让我们可以向他表示，也分享上帝的爱给他呢？ Dengan sadar kita tunjukkan kasih itu karena saya mengasihi Yesus, maka saya mengasihi kau. 让我们可以来到他的面前，很觉悟的说：我因着上帝已经爱我，因此我也希望你能够接受这个爱。 Mari kita saling mengasihi, 让我们彼此相爱， supaya dunia tahu 让世人知道 kita adalah murid-murid Yesus. 我们是基督的门徒。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami. 天父，我们感谢你，就是因着主你的大爱。 Tanpa kasih-Mu yang besar, hati kami nol. 如果说没有主你的爱的话，我们的心是零分的， Hidup kami kosong. 我们的生活是那么的空虚。 Biarlah kasih-Mu memenuhi seluruh hidup kami. 让主你的爱充满着我们， Sehingga kami boleh saling mengasihi. 让我们真是可以互相的相爱。 Sehingga ketika kami mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, 因此，主要当我们醒悟到主你在十字架上那么大的爱的时候， kami juga diingatkan untuk mengasihi sesama kami dengan kasih yang penuh pengorbanan. 我们也被提醒，让我们可以因着上帝的爱彼此相爱。 Kami ingin dunia melihat 我们多么的希望世人可以看到 kasih Yesus yang besar hidup di tengah-tengah komunitas ini. 耶稣的大爱是在我们这个团契里面，我们已经活出来了。 Sehingga mereka ingin menjadi bagian di dalam kasih-Mu. 因此，多么的盼望，让他们也可以有这个希望能够跟我们一起来， Sehingga orang dunia ingin mengalami dan merasakan kasih-Mu yang besar ini. 让这个世上的人也可以经历到上帝大爱。 Tolonglah kami ya Tuhan. 主啊，求你帮助我们。 Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. 谢谢主，我们祷告，奉主耶稣基督的生命。 Amin. Amin.